Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Usaha membina hubungan dua hala yang lebih kukuh dengan China akan diutamakan kerajaan Malaysia ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia sentiasa mempunyai hubungan yang baik dan positif dengan China. Namun dengan kerajaan perpaduan, pendirian Malaysia lebih jelas. Keutamaan Kuala Lumpur menyokong dasar satu China selain tertumpu kepada hubungan dua hala dengan negara tembok besar itu. Beliau berkata demikian dalam mesyuarat dua hala bersama rakan sejawatannya dari China, Li Qiang, di Beijing. China dalam pada itu sudah bersedia bekerjasama dengan Malaysia untuk mempromosi tamadun Asia serta menegakkan kemerdekaan strategik. Menurut Presiden Xi Jinping, kedua-dua negara juga dengan tegas menolak mentaliti perang dingin dan konfrontasi blok. Xi berkongsi perkara itu dalam pertemuannya dengan Datuk Seri Anwar selepas menghadiri forum BOA untuk Asia di Pulau Hainan. Korea Utara mendakwa Ukraine memulakan proses permohonan untuk mendapatkan senjata nuklear bagi mempertahankan wilayahnya daripada serangan Rusia. Menurut kakak kepada pemimpin Korea Utara, Kim Yo-jong, pejabat Presiden Volodymyr Zelensky sedang mengadakan petisyen untuk mendapatkan senjata berkenaan menerusi 25,000 tanda tangan. Beliau percaya usaha itu satu lagi plot politik yang dilakukan Zelensky. Bagaimanapun, Yo-jong tidak mengemukakan sebarang asas bagi tuduhan tersebut. 16 individu maut dalam kejadian rempuhan merebut bantuan makanan di Bandar Karachi, Pakistan. Mangsa yang maut termasuk wanita dan kanak-kanak. Menurut Ketua Pertubuhan Kebajikan Yayasan EDI, insiden berlaku apabila pihak berkuasa hilang kawalan ke atas ribuan penerima bantuan tepung percuma dan wang tunai. Kebanyakan mereka maut akibat dipijak, malah ada lemas apabila terjatuh ke dalam sungai berhampiran. Program bantuan makanan oleh kerajaan itu dilakukan dalam usaha membantu orang ramai yang terkesan dengan keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Sukan Liga Perdana Inggeris, kekalahan di Stamford Bridge menyaksikan Chelsea jatuh ke tangga 11 Liga. The Blues mengecewakan penyokong setelah dihukum Aston Villa 0-2. Jaringan Ollie Watkins pada minit ke-56 memberikan tekanan kepada tuan rumah untuk mencari gol penyamaan. Bagaimanapun, kelekaan pertahanan menyebabkan skuad Graham Potter sekali lagi dihukum pada minit ke-56 hasil jaringan John McGinn dari jarak kira-kira 22 meter. Walaupun melakukan 27 percubaan tepat ke pintu gol, namun Chelsea gagal menghasilkan jaringan sehingga tamat perlawanan. Terdahulu di Stadium Etihad, Manchester City membelasah Liverpool 4-1. The Citizen kekal di tangga kedua Liga, 8 mata di belakang Arsenal selaku pendahulu. Ketiadaan pemain tonggak Erling Haaland akibat kecederaan nyata tidak melemahkan City apabila berjaya mendominasi perlawanan sehingga whistle penamat dibunyikan. Berbaki satu perlawanan, City dijadual bertemu Arsenal akhir bulan ini. Keputusan lain, Arsenal 4, Leeds United 1. Brighton dan Brentford pula berkongsi mata selepas seri 3-3 di Amex. Sukan permotoran Formula 1, pelumba Red Bull Max Verstappen berjaya menempatkan pasukan itu di petak pertama bagi perlumbaan di Albert Park. Beliau berjaya menamatkan sesi kelayakan dalam 1 minit 16.732 saat mendahului pemandu Mercedes George Russell. Sementara Lewis Hamilton juga dari Mercedes berada di tempat ketiga belakang Russell. Rakan sepasukan Verstappen, Sergio Perez, bagaimanapun terkandas susulan jenteranya mengalami kegagalan brek. Hamilton percaya pasukannya berpeluang cerah mendominasi perlumbaan setelah berjaya mengikuti rapat Red Bull yang berada di petak pertama. Perlumbaan MotoGP, Alex Marquez bergelut menempatkan dirinya di tempat pertama dalam sesi kelayakan MotoGP di Grand Prix Argentina susulan mengalami kemalangan akibat keadaan trek yang lembap. Marquez bermula dengan baik namun tergelincir di selekoh kedua menyebabkan jentera Gresini Ducati miliknya terbakar memaksa beliau menukar motosikal. Keputusan sasa akhir untuk menukar tayar apabila trek mulai kering memberi kelebihan kepada Marquez untuk kekal mendahului pada sesi kelayakan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.